Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membincangkan tentang kelebihan baca Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, kita dituntut dan digalakkan untuk memperbanyakkan tilawah Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Daripada hadis ini kita dapat lihat bahawasanya Al-Quran akan menjadi saksi dan penolong kita di hari akhirat nanti jika kita banyak membacanya dan jika kita istiqamah dalam mentadabbur ayat-ayatnya. Seterusnya daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nabi menyebut bahawa jika kita belajar Al-Quran dan ajar kepada orang lain, kita adalah manusia yang terbaik. Di sini kita dapat lihat bahawasanya betapa tingginya darjat Al-Quran itu sendiri, sehingga kan orang yang belajar dan mengajarkannya itu dikira sebagai manusia yang terbaik. Dan yang terakhir saya ingin sebut di sini adalah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai dengan 10 pahala. Aku tidak bermaksud alif lam mim ialah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Ad-Darimi Tirmizi. Beliau berkata hadis ini ialah hasan sahih. Nabi SAW menyebut satu kebaikan menyamai 10 pahala. 10 pahala di sini adalah sebagai kiraan kepada kita manusia biasa, supaya kita dapat bayangkan betapa banyaknya ganjaran yang akan diberikan kepada kita. Cuba bayangkan satu huruf diberikan 10 pahala. Kalau kita baca satu muka surat, sudah pasti lebih banyak pahala yang kita akan dapat dalam membaca Al-Quran. Jadi saya di sini ingin mengajak semua sahabat-sahabat semua supaya kita cuba untuk istiqamah dalam membaca Al-Quran walaupun sedikit. Tapi setiap hari kita tidak terlepas dalam membaca Al-Quran, walaupun setengah muka surat, walaupun satu muka surat setiap hari, tapi kita cuba untuk terus membaca dan membaca supaya Al-Quran menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang amal sedekah ni dan kebaikan amal sedekah ni dalam kehidupan keseharian kita lah. Amalan sedekah ni adalah amalan yang terpuji lah dan dianjurkan di dalam Islam. Sedekah ni mewujudkan keberkatan dalam hati yang dimiliki, menekan rasa kesafan kepada diri kita lah, dan mengeratkan silaturahim, belas kasihan dan rasa tanggungjawab sama diri kita lah. Namun sejauh manakah amalan sedekah ini kita amalkan dalam kehidupan kita, sehari sekali, seminggu atau tidak langsung? Dan ramai orang yang berangan-angan lah untuk bersedekah ni bila mempunyai harta yang banyak lah. Namun bila sudah memiliki harta yang banyak ni, lupa pula untuk bersedekah atau mensyukuri akan nikmat harta yang telah dimiliki lah. Dan harta yang banyak sering digunakan untuk kepentingan diri sendiri, sehingga terlupa untuk menggunakannya sebagai saham di akhirat kelak. Oleh itulah, bila kita hendak bersedekah ni, janganlah tunggu bila kita sudah mempunyai harta yang banyak lah. Kerana hati yang banyak ni, kadang-kadang setengah orang ni membuatkan hati tu menjadi terlalu sayang kepadanya dan berat pula untuk menghulukannya, kerana memikirkan karya yang lain lah. Dan dalam firman Allah SWT dalam surah Munafikun ayat 9, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu lalaikan kamu daripada mengasihi Allah, dan siapa yang melakukan demikian maka mereka itu orang-orang yang rugilah, kerana sedekah ni banyak pahalanya dan perlulah
kita ingati dalam kita bersedekah ni hendaklah disediakan dengan niat ikhlas semata kerana Allah SWT. Dan janganlah kita ni mengharap kepada pujian dan sayungan daripada orang lain lah, kerana itu dan faedah pun. Dan sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan bahawa setiap amal kebajikan hamba-Nya, sama ada kecil atau besar, banyak atau sedikit, akan tak diberikan ganjaran yang setimpal kepada orang-orang yang sedekah inilah. Assalamualaikum. Hari ini saya akan bercerita tentang mengapa kita harus menuntut ilmu dan kelebihan menuntut ilmu. Yang pertama, mengapa kita harus menuntut ilmu? Martabat orang yang menuntut ilmu dipandang tinggi oleh Allah dan masyarakat. Yang kedua, ilmu dapat membentuk kepribadian yang baik kepada seseorang. Apabila kita menuntut ilmu, kita dapat membezakan yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, ilmu dapat membawa kita ke arah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, dengan ilmu kita dapat beribadah dengan sempurna kerana kita tahu cara-cara yang betul beribadah, seperti solat sunat dan cara melakukannya, seperti berzikir. Okey, kebaikan menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, siapa yang menuntut ilmu, siapa yang menempah jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Kelebihan yang seterusnya, orang yang berada di majlis ilmu, malaikat akan melebarkan sayapnya dan akan mendoakannya supaya dicucuri rahmat. Menuntut ilmu dia anggap ibadah dan jihad di dalam Islam. Siapa yang menuntut ilmu, Allah akan memberi ganjaran pahala yang besar. Seterusnya, apabila kita mempunyai ilmu, kita dapat menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain, dan ilmu tersebut akan berterusan disebarkan dan kita akan mendapat pahala, dan kita akan melahirkan masyarakat yang lebih berilmu dan bertamadun. Alright, saya akan menceritakan tentang faedah atau kebaikan kita menabung pada usia muda. Okay, first thing is pengurusan wang yang baik. Kita dapat mengurus wang kita dengan baik. Means macam, macam contoh, saya dapat duit belanja daripada mak saya RM100. Okay, saya akan simpan sekurang-kurangnya separuh daripada duit saya tu untuk menabung. And lagi separuh tu kita akan guna macam contoh, dia bagi saya 100, saya simpan 50 tu dalam tabung saya atau dalam bank ke apa ke. Okay, lepas tu saya akan guna RM50 baki tu. So saya dapat mengurus wang yang baik. Okay, yang kedua is memupuk sikap berdikari. Kita kalau menabung ni, jangan sekerat-sekerat je macam kita menabung sehari, lepas tu esoknya dah korek tabung. Tak perlu. Kita kena ada disiplin lah sebenarnya. Kita kena ada matlamat lah. Macam saya menabung, saya pernah sekali dulu menabung nak beli kasut idaman saya, time sekolah lagi. Saya menabung, lepas tu alhamdulillah sekarang dah dapat dah kasut idaman saya, and dah banyak pun kasut saya dah beli guna hasil duit tabung saya. Okey, yang keempat is mempunyai simpanan untuk masa hadapan. Yes, kalau macam kita ada katakan kita macam nak kahwin, okay, kita akan kumpul duit tu. It means kita akan menabung duit tu untuk kegunaan masa hadapan. Kita akan kerja, lepas tu kita kumpul duit tu lama, lepas tu kita akan spend untuk masa depan. Macam tu lah maksudnya. Okay, yang terakhir sekali ialah mengelakkan terjebak dalam belunggu hutang. Ini adalah satu kebaikan kita menabung lah. Kita tak perlulah nanti nak banyak hutang dengan bank ke, dengan ahlong ke, dengan siapalah, dengan kawan-kawan ke. Tak perlu. Kalau kita menabung daripada usia muda ni, insya-Allah masa akan datang, tak perlu nak minta hutang kat orang. Kita guna duit kita yang kita tabung tu. Alright, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kebaikan daripada amalan gotong royong. Baiklah, jadi seperti mana kita semua tahu, Islam mengajar kita bahawa kebersihan itu penting. Sebagai contoh, apabila kita mahu mendirikan solat, kita seharusnya mengambil wuduk terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahawasanya Islam sangat menitikberatkan tentang kebersihan. Nabi SAW bersabda yang bermaksud,
kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Dengan itu, gotong royong adalah sebuah amalan yang boleh dibuat untuk memastikan persekitaran yang bersih. Poin pertama yang saya ingin berikan adalah bahawa amalan gotong royong ini boleh memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain. Saya mahu jelaskan bahawa apabila kita menghasilkan gotong royong itu dalam kumpulan orang yang ramai, ia bukan saja boleh memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain, maka ia juga boleh mengeratkan silaturahim. Poin kedua adalah ia boleh memudahkan tugasan atau kerja kita. Saya menyatakan tadi bahawa kita boleh menghasilkan gotong royong dalam kumpulan orang yang ramai, maka ia boleh juga dihasilkan dengan secepat mungkin apabila kita membuat dengan kumpulan orang yang ramai. Akhir sekali, saya mahu menekankan bahawa amalan gotong royong ini boleh mewujudkan persekitaran yang cantik dan teratur. Apabila persekitaran kita nampak cantik, teratur dan tersusun, maka kita tidak akan dianggap sebagai masyarakat yang kotor oleh orang asing. Ia juga boleh melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Itu sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.